Assalamualaikum semua. Selamat malam. Hari ini berapa bulan tak penting berapa bulan. Okey, kita nak sambung teknik teknik 4 siri 2, teknik keempat, teknik string walking dengan teknik string walking, teknik face walking. Lepas tu digabung dengan teknik string walking dengan aiming yang sedikit berbeza. Jadi kita akan belajar teknik face walking dulu. Jika anda masih ingat teknik-teknik 1, 2 dan 3, di mana saya ajar step by step dengan teknik-teknik yang saya ajar. Kemudian kita akan belajar face walking. Okey, kita ambil paling mudah. Jika anda masih ingat teknik level 3, string walking. Okay, string walking dekat sini ada. Okay, contoh ini string. Okay, ini ada knocking yang contoh sama ada 10 meter atau 20 meter atau 30 meter. Dan ini sama ada 20, 30 atau 40. Dapatkan jarak dia, gunakan scale pembaris ataupun guna caliper. Contoh, saya sekarang guna caliper. Contoh saya ambil yang ini. Okey, so kiraan dia. Okey, di sini baru 9 mm. So 9 mm anda nak guna face walking dengan satu anchor. Dengan anchor yang berubah. Okey, face walking anda ambil jarak yang sama ni, anchor yang sama, aim yang sama, anda release dan lepas. Dan ambil kiraan yang 9 mm tadi yang gambar raja saya tunjuk. Anda guna sedikit. Tapi ini jika anda rajin training, ya bagus. Tapi kalau anda jarang training, ianya tidak mendatangkan kesan sangat. So kita ambil yang paling mudah lagi. Kita gabung teknik 3 dan 4, di mana kita akan guna string walking dengan face walking. Okay. String walking itu masih ambil jumlah yang sama. Okay. Contoh tadi sama ada 10, 20 atau 20, 30 ataupun 30, 40. Sama ada atas ni 30 atau bawah 40. So kita ambil yang ini. Sorry, sebelum tu saya nak terangkan sedikit. Sabar ya. Okey, lihat gambar raja ni. So knocking yang ada sini adalah kalau ikut poundage atau kelajuan ikut poundage susah. Pasal poundage ni walaupun dia berat, tapi anak panah yang dilepaskan tak laju. Jadi kita ambil kelajuan anak panah. Okey, jika kelajuan anak panah yang dilepaskan 30 meter ni, jangan tengok sini tengok sini dulu. So 10 ni tak ada knocking. Saya nak jelaskan dulu. 30 meter ni biasanya kelajuan anak panah dalam kadar knocking 80 darjah atau 80 darjah. So kelajuan anak panah lebih kurang dalam 200 km ke atas. So yang kedua ni, knocking dia adalah lebih kurang hampir 90 darjah. So ambil jarak yang ni dua ni, anda negatifkan dia. Negatif kat sini lah. Ambil yang sama ni, terbalikkan, anda akan dapat ke atas. Okey, atas ni 10 meter, tapi 20 tak ada. Okey, jika anda nak shoot 20 meter, ianya berada di tengah-tengah. Okey, itu untuk level 3, tapi kita nak gabung. So ambil 10 dan 30 ni yang saya tanda ni, ambil jarak total semua sekali. Ambil total semua sekali daripada bawah sini. Okey. Okey, ini merangkumi dapat dua jarak.
untuk main face walking. So letak di sini kali 3. Ni 1 2 3. Okey. 3 Ini stick di sini. Okey, di sini 3. Saya nak terangkan patah balik. Dengan satu anchor sama ada thumb atau two finger, knocking yang 10 meter yang tak ada ni, ini adalah 10 meter. Knocking yang tak ada, yang ada ni adalah 30 meter. Knocking yang 40 ni adalah 40 meter. So diambil tadi tu dikalikan 4. Bila dikalikan 3 kali 4 kali 3. Anda nampak tak ini? Ni 50, 60, 70. Okey. Bila dah kalikan 3, 10 meter akan jadi 50, 30 meter akan jadi 60, 40 meter akan jadi 70. Dengan 3 pergerakan ukuran ini. Ni 1, jarak yang tadi ni 1, 2, 3. Okey, anchor kat sini. Okey, knocking yang atas ni, ini tak ada. Biasa kalau knocking ni tak ada ni, anda kalau macam thumb lebih senang jika tali string terketat. Jika anda terpaksa guna satu knocking, di mana antara satu knocking dengan satu knocking dia tak boleh lebih 10 mm. Sebab antara satu dengan satu knocking ke satu knocking, dia hanya untuk mengepit anak panah sahaja yang saiz lebih kurang 8 mm. Macam Aero Natural 8 mm, 8 mm lebih. Ni dia. Jadi dia memang terkepit dekat tengah-tengah. So kita patah balik. Tak faham ni? Okey. Saya ulang 10, 20, 30, 40 jika kelajuan 200 lebih fps dikalikan 3, 1, 2, 3. 50 masih lagi tengok di sini ni M dia. Untuk mata, di sini untuk tutup mata kanan, buka mata kiri untuk two finger. Di sini untuk buka mata kiri, tutup mata kanan untuk two finger. Di sini untuk buka mata kanan, tutup mata kiri untuk thumb. So saya skip thumb sekejap, saya pada two finger. Okey. Di sini masih M di sini saja. 10, 20, 30, 40 kali 3, 1, 2, 3. Jadi di sini 50, 60, 70. Masih lagi di sini. So anda dah guna teknik 2, teknik 3 dan teknik 4. So dah 70, dah habis. Okey, kita nak naikkan jarak dia. Kita ambil ukuran yang sama ni setiap antara 30, 40. So 30, 40 ni katakan 1 cm. So di sini anchor di sini dah 70, dan sini 70. Kita tambah dia. Yang atas ni merangkumi 70, yang bawah ni 80. 70, 80, 80, 90, 90, 100, 110, 120, 103, 104. Nampak? Makin lama makin jauh, tangan naik. So bila tangan nak naik, anda badan tidak boleh. Contoh bila angkat busur, bila memanah, jika badan anda tarik bersahaja begini saja, tegaklah. Tangan saya tegak, tak ruang tak ada. Macam ni lah. Okey, ini pada untuk main jarak jauh, anchor dah begini. Dan bila anda memanah menggunakan M yang di sini, akan berlaku kesilapan begini. Contoh 10, 20, 30, 40. Tangan ni naik. Nampaklah. So, tangan ni naik. So bila naik, anak panah makin pendek. Dia kena badan kena ikut. Badan kena ikut. Jika badan ikut, tarikan tu full cukup. Kalau tidak, susah. Untuk thumb, okey, anda gunakan teknik untuk yang terbaik. Gabung teknik 2 dan 4 atau 3 dan 4. Saya akan terangkan dulu antara 3 dan 4. So 3 dan 4 kiraannya sama macam ni. Jika kelajuan dia 30, 40, nanti saya akan terangkan yang kelajuan lagi rendah. So 30, 40.
Okey, katakan 30 dan 40. Anda hanya lihat tutup mata kiri, buka mata kanan di sebelah sini ataupun di sebelah sini. Okey. So, pastikan gunakan ujung kuku. Kita tak nak guideline pada ujung nak panah. Tapi akan ada masalah beberapa jarak untuk jarak yang dekat dan beberapa jarak sama ada mungkin 20-30 ataupun 30-40 ataupun 70-80. Dia terlindung dekat shaft tu. Dia akan terlindung. Jadi caranya paling cantik lihat di ujung kuku sini. Di sini pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita guna tadi saya cakap teknik 3 dan teknik 4 Okey. Tarik anchor yang pertama. Tali string tu diketatkan sedikit. Jangan longgar. Kalau longgar nak guna string walking tu susah, dia akan terlepas. Okey, diketatkan sedikit ataupun knock plastik tu digigit, kasih dia ketat. So, locking yang pertama. Okey, saya patah balik. Locking pertama. Ini contoh kelajuan nak panah melebihi 210 fps Locking pertama 30, locking kedua 40. Locking pertama ni lebih kurang dalam 80 darjah, locking kedua ni dalam hampir 90 darjah. Tapi jangan buat 90 darjah lah. 90 darjah jika dilepaskan, katakan ini bow, anak panah ni akan lalu, dia akan cuit di sini, tangan ni akan luka. Jadi kalau boleh naik sikit. Jadi bila dirilis, dia tak akan kena jari sangat. Okey, yang pertama ni. So, teknik 3 kita guna tadi, string walking. Ya betul. So 30-40 dinegatifkan dia akan dapat 10. Tapi kadang-kadang bila dinegatifkan sama ada thumb atau finger, kadang-kadang bergantung pada kelajuan nak panah, dia akan jadi begini pun ada. Antara 30 dan 40 ataupun 30 dengan 20, sama jarak antara 30 dan 40. Ini biasanya pada bow panjang. Yang ini masalah ni biasanya jumpa pada bow pendek. Biasanya bow pendek akan jumpa, ini biasanya bow panjang yang akan jumpa. Okey. So bila datang guna teknik 3 dan teknik 4. Awal dah shoot 10 20 30 10 20 30 40 dah habis di sini. Kali 3 juga. 1 2 3, ambil jarak kurang nisbah sama ada dari sini hingga sini, nampak panjang kan, ataupun di sini hingga sini sama 10 40 ataupun sama juga 10 ataupun bergantung pada kesan kata kelajuan nak panah. Saya tak dapat nak bagi detail pasal kelajuan bow masing-masing tak sama dan ketarikan tak sama. Jadi yang ini adalah okey. So bila dah habis shoot tukar face walking ni, anda akan dapat jumlah nisbah yang ini. Ini yang 10 meter akan jadi 50, 30 meter jadi 60, 40 meter akan jadi 70. Okey, kita akan turun pada polish yang rendah pula. So ni polish yang rendah. Jika polish yang rendah ataupun speed dia kurang, senang kata 190 ke bawah. Jika 190 ke bawah, anda buat knocking 20 dan 30. Cara dia tetap sama dengan yang ini. Okey. So yang ini pusingan dia sama macam teknik siri 1 tahap 4 yang lepas, tak ada beza sangat. Cuma saya terpaksa bagi guideline. Jadi untuk esok hari, saya rasa ramai yang menunggu saya nak buatkan macam mana nak dapatkan arrow natural yang terbaik. Saya boleh bagi guideline, nak bagi spesifik agak sukar. Saya boleh beritahu tapi spesifik pada masing-masing agak sukar. Okey. Saya rasa teknik ni saya dah perhatikan dah ramai yang berjaya. Jadi nasihat saya kepada mereka-mereka yang dah berjaya, hati-hati. Daripada bawah anda naik tanpa apa-apa, anda akan naik atas, kemuncak, gemilang, kemudian anda akan jatuh balik, tak boleh bangun. Ini nasihat saya. Jangan pandang rendah, okey? Ataupun jangan meninggi sangat. Impact dia besar. Teknik ni impact dia besar. Okey, hati-hati. So,
kepada yang belum berjaya, cuba usaha lagi, InsyaAllah. Pasal ramai dah personal WhatsApp saya ataupun mesej saya, ramai dah berjaya. Yang tak pernah menang dah mula menang, yang tak pernah grouping dah boleh grouping. Dan contoh saya nampak baru-baru ni di Liga Kebangsaan, pemanah dari Kedai Sabah hebat. Ramai daripada teknik dia jauh, sekarang dah mampu bersaing dengan pemanah-pemanah yang berada ranking teratas, dan termasuk dia di utara semua. Okey, saya rasa itu sahaja. Kita jumpa esok petang untuk teknik siri 1 dan siri 2 tahap 5. Pemilihan anak panah natural, macam mana nak pilih, macam mana nak dapatkan, tanpa ilmu ataupun dengan ilmu. Okey, so Assalamualaikum.